bila kembali dalam mencapai Assalamualaikum tadi ya Allah. Oh, sudah ya. Hidayah barokah ya Allah. Sedap tengok Ini sudah kambing ke? Itu juga. Memang saya ni memang semua tak bagi orang kata gila kambing juga lah. Tapi saya tertarik tadi yang betul tadi bila Syekh kata kenapa Rasulullah buat sakit sebab dia makan kambing dengan yogurt. Sebab yogurt ada fungsinya bagi dia kambing. Kita ni kalau kambing kita darah tinggi. Darah tinggi je kambing. Tak, cakap kambing dia tak nak kambing. Mana padat kan. Tapi sebenarnya ada cara makannya. Ya, ada sunnah. Kita kambingkan dia dengan yogurt tu. Yogurt tu kita balik. Kemudian cara masak tu. Cara masak tu ada caranya. Betul. Alhamdulillah. Jadi apa pun kita orang kata apa, kita beralih kepada terus soal hari ini sebenarnya dunia keadaan. Semangat kat sana. Itu lah nampak bertenaga ni puasa ke tidak saya. Berapa dia. Okey baik kita mungkin betul. Kita dah bincang pasal puasa dan kita tengok suasana puasa di luar sana. Dan bersama-sama kita di studio pada waktu ini adalah Ustaz Surul Syihabuddin Hasan An-Nadhawi, iaitu pensyarah tilawah Al-Quran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Jadi Ustaz ni insya-Allah hari ini kita akan bincang berkenaan dengan kaedah talaqi Al-Quran. Dan kaedah talaqi Al-Quran ni sebenarnya satu kaedah tradisional, tetapi orang kata sekarang sudah banyak kaedah kan. Tapi Ustaz masih lagi orang kata menggunakan kaedah talaqi. Jadi kita berkenalan dengan Ustaz. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Ramadan bagaimana hari ini? Memang alhamdulillah hari pertama Ramadan, syukur alhamdulillah. InsyaAllah kita semuanya akan berpuasa, mengajak puasa ini sebulan insyaAllah. Okey. Kita banyak dengar kata Ustaz macam kaedah baca Al-Quran ni. Macam-macam cara daripada Surah dan Kalam yang sekarang dipopularkan Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, ada Iqra, ada macam-macam lagi kaedah. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz masih lagi memilih kaedah talaqi sebagai satu kaedah utama yang Ustaz gunakan untuk nak ajar Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pensyarah Fadli dengan Irma. Baik. Jadi sebenarnya talaqi ini adalah kaedah yang diambil terus daripada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW apabila diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah akan terus membacakannya kepada para sahabat, ya, bacakan kepada para sahabat. Para sahabat akan mengulang-ulang bacaan tersebut sehingga mereka menghafaznya, dan kemudian mereka akan mengajarkannya kepada rakan-rakan mereka ataupun sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah apabila Rasulullah wafat diwariskan kepada para tabi'in, dan kemudian diwaris kepada guru-guru sahabat itu, para ulama, dan sehinggalah sampai kepada kita ini, saya sebagai murid yang menerima kaedah talaqi tersebut. Jadi talaqi masih relevan, dan talaqi sering dikaitkan talaqi Al-Quran lah, sering dikaitkan dengan apa yang dikatakan sebagai sanad. Macam umpamanya dengan saya ini adalah sanad, maksudnya silsilah guru daripada Rasulullah sehingga kepada saya. Alhamdulillah, ini bukan untuk riak atau sebagainya, tapi untuk menunjukkan satu bukti profesion kaedah itu berdepan dengan guru apabila mengaji Al-Quran atau membetulkan bacaan tersebut. Ya, maksudnya kalau kita katakan secara ringkas, kalau kita katakan kaedah sanad juga adalah kaedah sunnah. Ya. Yang oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sehingga hari ini, maksudnya Ustaz masih lagi orang kata apa, menggunakan kaedah salah satu sebab sunnah Rasulullah. Ya, betul, tepat sekali. Ya. Jadi kalau Al-Qasari di dalam kitab dia menyatakan bahawa kaedah talaqi ini ada dua. Satu, guru akan membacakan kepada murid, murid akan mengikut bacaan tersebut. Jadi guru pun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi murid akan mengikut bacaan tersebut. Itu satu kaedah talaqi. Yang terbaik sebenarnya kaedah yang kedua dinyatakan oleh Al-Qasari ini, iaitu murid baca dulu. Itu mencabar Kalau sebab guru memang dia dah pandai lah, murid yang kena baca dulu. Bila murid baca, kemudian guru akan membetulkan bacaan tersebut. Guru akan ikut. Jadi kalau menggabungkan kedua-dua cara itu memang paling terbaik lah, paling terbaik. Tetapi meringkaskannya dengan satu, iaitu yang kedua tadi, murid baca, guru membetulkan, itu adalah yang terbaik. Jadi dalam keadaan dunia yang sudah berubah ni, jadi terlalu banyak masalah, terlalu banyak cabaran. Jadi mungkin tak sempat lah orang sekarang ni nak guna kaedah talaqi, ada guru sebagainya kan. Jadi nilai-nilai talaqi itu, saya sedengar pengalaman saya bertalaqi dengan syekh-syekh,
saya cuba adaptasikan, saya ringkaskan nilai-nilai tersebut supaya dapat diteruskan. Jadi saya ringkaskannya dalam buku yang saya namakan sebagai kaedah talaqi al-Quran. Kaedah talaqi apa? Nampak macam buku Iqra, buku yang seumpamanya, tetapi ada usul-usul nilai yang masih yang mahu disampaikan. Jadi perlulah sampai kalau tak diizinkan bersanad cukup untuk memadai dengan kaedah yang telah saya susun. Ya. Ustaz, jelas kita nampak kat sini yang kalau ini masa lepas dan juga ada kepentingannya tersendiri. Tapi bagaimana dekat orang ramai kat luar sana yang rasa macam kaedah talaqi ni macam dah tak penting, dah tak relevan seperti mana yang kita bincangkan sekarang. Apa Ustaz tak sampaikan kepada mereka? Ya, jadi ikut talaqi itu berbagai kategori. Ya. Kalau ada talaqi yang dinamakan talaqi bersanad yang kita katakan tadi untuk mendapat sanad tadi yang kita katakan tadi. Tetapi juga dinamakan talaqi jika belajar dengan guru yang sebaiknya kita pastikan guru tadi pun juga pernah belajar dengan guru sebelumnya. Jadi berkesinambungan Itu bersanad. Alhamdulillah kalau bersanad. Kalau tidak bersanad pun ada bukti menunjukkan mereka itu belajar dengan cara yang betul. Jadi yang pentingnya belajar Al-Quran itu mesti berguru. Sebab dia ada satu aspek itu kena dibetulkan bacaannya. Dia tak dapat dibaca kalau kita baca. Kalau kata cakap bulan kalau dibaca sampai lumat sekali pun buku tu, takkan tak akan dapat sebutan yang diturunkan daripada Rasulullah SAW. Mungkin ada masyarakat yang rasa macam talaqi ni terlalu individu, jadi mereka ada rasa malu. Itu bagaimana kita nak mengatasi supaya mereka jangan ada rasa malu untuk belajar Al-Quran? Ya. Dalam belajar ni memang cabaran lah. Memang cabaran. Jadi kalau saya kalau individu lagi tak malu lah. Lagi kurang malu. Kalau ramai-ramai tu tengok tengok sekat pula orang dengar bacaan dia. Kalau seorang-seorang tu peringkat permulaan seorang-seorang dia sampailah dia mampu untuk diketengahkan, tak apalah dia tunjukkan bacaan dia. Okey Ustaz, sebenarnya kita ada kata apa, sebentar kita akan lintas langsung sebentar lagi bersama dengan Ustaz Noor. Sebab sekarang Ustaz Noor berada di Mekah Al-Mukarramah dah beberapa minggu dekat sana, kalau tak salah saya untuk rakaman destinasi. Baik, kita kembali bersama dengan Ustaz berkenaan kita berbicara tentang talaqi. Ustaz, jadi bila sebut Ustaz pasal talaqi tadi, teknik talaqi, jadi Ustaz ada keluarkan buku. Jadi biasanya buku ni dengan buku tentang talaqi di luar sana, apa beza? Terima kasih. Perbezaan buku talaqi yang saya susun ini ialah ia menumpukan memberi penumpuan kepada asas sebutan. Itu yang utama sekali. Sebab sebutan adalah menjadi pokok perbincangan utama dalam Al-Quran ini. Bagaimana nak sebut huruf dengan betul. Seperti yang saya ambil dari Syekh, macam sebutan sa itu mesti dikeluarkan di dalam. Ya. Dan sa juga adalah huruf istilah yang kena dituliskan bacaannya. Seperti kalau huruf ghain itu huruf istilah ditebalkan. Tidak dibaca ra. Seperti ghairil maghdubi alaihim, tidak ghairil maghdubi alaihim. Sebab dia huruf istilah. Jadi sebenarnya aspek sebutan adalah aspek yang paling penting dalam pembacaan Al-Quran. Ya. Sebab itu dia juga dinilai dalam film tadi musabaqah. Ya, antara perkara penting yang dekat kategori. Maksudnya tidak hanya kita mengenalkan murid kita ini kepada ini alif, ini ba, ini ta, tapi sebutan yang betul itu juga pentingnya. Yang kedua ialah bagaimana memastikan sebutan mat yang betul, sebutan tengok yang betul. Baik, silakan. Ustaz, sekarang kan satu lagi benda yang mungkin di kalangan masyarakat kita suka beli Al-Quran kita. Yang ada pen, kan ada tunjuk dia, dengar dia. Seolah-olah macam kita berguru yang guru baca dulu. Tapi ni elektronik, mesin yang baca kita ikut. Itu apa komen Ustaz? Ya, betul. Semua terbaik sebenarnya. Ya. Bagi peringkat permulaan, dia boleh digunakan sebagai melancarkan, bagi dengar dulu lebih ikut ya. Tapi di akhirnya mesti juga perlu mencuba bacaan sendiri. Bukan hanya mendengar bacaan tersebut, tapi kita ada cuba baca. Ya, kena cuba. Kita kena ambil ujian lah kiranya. Tengok betul tak kita belajar dengan cara Quran kita tu jadi membangkitkan kita punya bacaan atau tidak, kena juga datang Tiba-tiba secara langsung dapat ya, sebab macam mana saya katakan inilah, macam mana canggih lagi tidak dapat lagi menegur sebutan itu. Tak tahu lah kena tak. Kena tak gitu. Saya juga difahamkan Ustaz akan mengadakan satu kursus kaedah
Ustaz UiTM Semarang. Jadi orang kata boleh Ustaz ceritakan sedikit khusus ni. Maksudnya kita dah cerita tentang kelebihan lelaki dan sebagainya. Jadi tentang khusus ni bagaimana? Ya, jadi khusus ini saya anjurkan untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat. Pada 28 bulan ini di UiTM Jalan Semarang. Jadi semua muslim-muslimat di bawah dewasa di bawah golongan sasarannya ialah mereka-mereka siapa sahaja yang nak mempelajari Al-Quran. Tak kira guru ke, ibu bapa ke, ataupun siapa sahaja orang awam, semuanya boleh datang untuk mengembangkan kitab ini. Ya, sama ada dia sendiri nak belajar atau yang ini dia hendak mengembangkan kitab ini tersebut. Tapi di sini dikatakan kursusnya 28 Julai, satu hari saja atau kenalan. Ya, itu buat dijabarkan sehari daripada 8.30 hingga 4 jam sebagai preview ataupun sebagai pengenalan kepada buku ini. Kadang-kadang kalau kita buat terlalu panjang, mungkin bukan masa pula kan. Jadi kita buat satu hari sebagai pengenalan. Jadi selepas itu ada khusus-khusus penerusan. Maksudnya sekadar mukadimah lah kepada khusus talaki pada kaedah pelajaran Quran talaki ni. Jadi maksudnya kalau nak dapatkan sangat pengajian daripada ustaz ni, maksudnya bersambung. Oh, masya-Allah. Ya, dia ada peringkat-peringkat. Mula peringkat asas, kemudian peringkat tajwid, kemudian membaca Al-Quran secara seorang-seorang. Alhamdulillah saya pun dah ada murid-murid yang bersanad dengan saya, alhamdulillah. Jadi kita boleh buat business contact dan selepas ini insya-Allah dia panjang lagi. Tapi insya-Allah boleh. Tak kisah umur berapa penyertaan yang khusus. Pesan khusus untuk dewasa sahaja. Jadi kami ada laman web www.rehal.org www.rehal.org ataupun kemudian saya saja 016 660 2070. Itu dia. Saya boleh kira daftar daripada sekarang ya Ustaz? Itu dia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama kita ni berkongsi tentang kaedah talaki ni. Terima kasih. Kita dapat mengenal pula cara belajar dengan kaedah talaki. Ya.